عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يسر لنا هدى واجعلنا من أهل التقوى وجعلنا من أحبابك وجعلنا من أوليائك المقربين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا وضعفنا طرفة عين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Pertamanya alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan kekuatan oleh Allah. Kita masih lagi diberikan kesihatan yang baik. Allah memberikan kita kelapangan, kesudian untuk kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita merebut hidangan-hidangan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kita tak dapat nampak pahala, tapi orang yang beriman mesti dia beriman bahawa wujudnya pahala itu. Allah kurniakan kepada kita pada hari ini satu keadaan yang menguntungkan kita di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Kita dapat mengisikan masa kita di antara maghrib dan isyak ini untuk kita bersama-sama berada dalam majlis ilmu, majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita berada di sini dan kita yakin bahawa kita tidaklah termasuk di kalangan orang-orang yang rugi, kerana kita memenuhkan masa kita ini dengan amalan yang soleh. Kita beriman, kita beramal soleh sesuai dengan surah Wal-Asr. Apa yang ada dalam surah Wal-Asr itu kita ada belaka malam ni. Surah Wal-Asr tu Allah Ta'ala sebut wal-asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu semuanya dalam kerugian, melainkan mereka yang beriman dan beramal soleh, dan mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan perasaan sabar. Dan semua tu kita ada. Demi masa, kita duduk dalam masa, manusia itu berada dalam rugi, melainkan orang-orang yang beriman. Kita beriman. Kalau kita tak beriman, kita tak berada di rumah Allah. Beriman dan beramal soleh, dan kita sedang beramal soleh. Kita ibadat, kita sembahyang, kita berdoa, kita berzikir, dan kita duduk dalam majlis ilmu. Dan dalam majlis ilmu ini tak lain dan tak bukan kita menasihati di antara satu sama lain dengan kebenaran, dengan peringatan daripada Allah dan Rasulullah, dan dengan penuh kesabaran. Kita sabar, kita tak balik ke rumah, kita tak keluar daripada rumah Allah ini, kita duduk sini. Apa yang disebut dalam surah Wal-Asri itu memang bertepatan dengan kita. Kalau orang yang mari ke rumah Allah memang bertepatan dengan surah Wal-Asri yang disebut, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam juzuk Amma itu. Malam ni kita baca satu bab kelebihan berjalan menuju ke masjid, ataupun bahasa Arab bab fadlil mashyi ilal masajid. Bab yang menyatakan kelebihan berjalan menuju ke masjid. Kelebihan yang orang datang ke masjid. Apa kelebihan yang dia boleh? Bukan masuk berjalan sini, berjalan kaki. Apa-apalah kita naik motor ke kereta ke, tupang orang sekalipun. Apa kelebihan-kelebihan yang Allah janjikan kepada kita melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid rumah Allah merupakan tempat yang paling mulia dalam Islam.
Ia juga dijadikan tempat ibadat bagi seluruh umat Islam dan perkara yang bersangkutan dengan syariat Islam. Oleh yang demikian, orang yang rajin pergi ke masjid dengan tujuan untuk beribadat seperti sembahyang fardu, sunat, membaca Al-Quran dan iktikaf, atau mendapat ganjaran pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi bukti tentang keimanan seorang pada hari akhirat kelak. Masjid ni merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan surau, tempat dilaungkan azan. Masjid ataupun surau ni kenapa? Dia memang tempat yang mulia, tapi dia merupakan syiar kepada Islam. Apa maksud syiar kepada Islam? Nak khabar apabila satu kampung ataupun satu taman ataupun satu tempat itu ada masjid mahupun surau, nak khabar situ ada orang Islam. Nak khabar situ ada orang Islam. Macam bagi salam juga, dia syiar. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum tu memang kita beri salam tu sunat, jawab tu wajib. Tapi nak khabar dia adalah syiar Islam. Maknanya kenapa? Kalau kita berjalan, kita bagi salam. Assalamualaikum. Syiar. Syiar apa? Tanda. Tanda dia orang Islam. Kalau dia jawab pula, Waalaikumsalam. Itu mana? Tanda dia orang Islam. Syiar rumah orang Islam, bila dia masuk, dia bagi salam. Ni pun jarang orang buat. Masuk rumah, baru masuk rumah gitu je. Baru masuk rumah, tak os cawang. Itu orang rupa itu. Syiar orang Islam, bila masuk rumah, dia bagi salam. Tu syiar, tanda. Syiar. Orang putih, dia masuk hello apa benda. Hello ke apalah, I'm coming home, macam-macam lah. Orang Islam ada syiar. Dia masuk rumah, ada syiar. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang berdalam tu pula, syiar dia orang Islam, dia jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang jawab daripada ahli rumah tu. Jangan tak jawab bersorang. Itu syiar. Sama juga masjid. Masjid yang besar di satu kawasan. Macam Batu Nang ni. Apa tanda Batu Nang Islam? Ada masjid Batu Nang. Hidup masjid Batu Nang. Kalau kawasan kita ni, apa tanda kita orang Islam? Surau kita. Surau kita. Kampung, dia ada surau dia juga. Dia ada masjid dia juga. Taman-taman perumahan seperti macam di belah-belah bandar. Dia ada taman kan. Taman jalan, taman kuku, taman tu, taman ni, taman tu. Setiap taman tu ada surau. Nak menandakan dalam taman tu ada orang Islam. Maksudnya orang Islam menguasai. Kalau kita pergi belah-belah patah barat, mungkin dalam satu taman tu tak ada surau, tak ada masjid, ada tokong. Nak khabar apa? Situ orang Islam tak ramai. Macam tempat kita ni, ada surau kita. Nak khabar orang Islam ni, ada ramai tempat kita ni. Memang dah Terengganu ni. Terengganu ni. Cuma, apa yang perlu buat? Bila ada rumah Allah Subhanahu wa taala, ada surau, kitalah orang Islam ni yang mari mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu, bila mari rumah Allah ni, pahala begitu banyak. Pahala mari, pahala duduk, pahala macam-macam Allah beri kepada kita. Nah, sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Dulu pernah baca ayat ni. Sesungguhnya orang-orang yang memeriahkan rumah Allah. Rumah Allah ni meriah dengan sembahyang fardu, dengan sembahyang sunat. Macam ikabah dia. Dengan sembahyang fardu, sembahyang sunat, sunat tarawih dulu, baca Al-Quran, iktikaf kalau masjid, datang beribadat kepada Allah. Cara nak memeriahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Cara nak meriah rumah Allah taala ni tak payah. Sangat-sangat tidak payah nak meriah rumah Allah taala. Tak payah pakai pitih, tak payah pakai menapa, hanya mari saja. Datang sahaja ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dia buat konsert, dia buat majlis, dia buat apa-apa, kalau kita nak pergi meriahkan konsert, kita kena bayar tiket. Nak beli tiket tu sebelum berlangsungnya, tiket dah 150, 200, nak pergi meriah satu majlis. Tapi nak meriah rumah Allah Subhanahu wa taala, dak. Tapi orang akhir zaman macam kita ni, set-set kapal terakhir ni sebelum babah kiamat ni, tak apa nak meriah, tidak mahu mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang lain kenduri kahwin meriah, kenduri kahwin meriah 2-3 hari tu meriah dah. Gula dah belum kenduri tu, gula yang kapung dulu belum meleh tu meriah. Kalau majlis-majlis lain meriah.
Tapi kalau nak memeriahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, susah buat makan pun dok mari, panggil pun dok mari. Sebab apa tak tahu? Mungkin iman masih lagi dok kuat. Allah Ta'ala kata orang yang mengimarahkan rumah Allah ni adalah mereka yang beriman kepada Allah. Apa beriman kepada Allah? Dia yakin Allah nak beri pahala. Bukan saja mari. Tak ada lah tempat menjanjikan pahala yang begitu lumayan. Datang ke rumah Allah lah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhirat. Macam kita sebut bulan lepas. Sebab apa? Sebab mari ni kaki jadi saksi kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka. Bercakaplah tangan-tangan mereka menapa hak dia buat masa atas muka dunia dulu. Terutamanya suami ni. Bila kahwin tangan ulu. Saja aku terima nikahnya begitu gini. Tanganlah ulu tangan. Bila kita salam kita jawab sah. Lepas tangan sah, halal lah bini kita. Bila halal bini kita, kita balik ke rumah kita, maka tanggungjawab kita lah bini kita. Dengan tangannya kita salam tu. Kita tunang tak tanggungjawab ke bini kita? Tanggungjawab zahir, tanggungjawab batin. Batin ni bukan nafsu saja. Menyegak dengan ilmu-ilmu agama. Kita pernah ajar tak bini-bini isteri-isteri kita tu. Isteri kita lah, bukan isteri-isteri ramah pula. Isteri kita tu lah. Kita ajar tak ilmu agama. Ni suami zaman ni bini tanya bakhir dak jawab. Dak jatang langsung. Tanya berarti khabar sesa. Bau. Bang, malam ni cerita apa bang? Bau. Boleh khabar. Bang ni darah putus ni, tubik mula kan ni. Abang kan. Bonak adu nak jawab. Untuk lelaki kan gitu. Kita, untuk lelaki ni biar reti benda gitu. Malu ke orang pasal bini kita tanya orang. Untuk lelaki kena tahu. Dia wajib tahu bila dia beristeri. Beritahu mana-mana benda begitu. Untuk menyelesaikan masalah-masalah bini dia. Tu kita salang tu tangan tu. Bila kita salang tangan sah, tanggungjawab. Tangan ni juga ada kuasa mengetah. Allah Ta'ala pun akan tanya. Kita rakyat, tangan juga tukang pilih pemerintah. Hak mana betul, hak mana tak betul, makah. Semua tu akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kerja pun guna tangan. Hak menaik, hak menapa, semua. Yang keduanya, tangan jadi saksi. Kaki jadi saksi. Antaranya kaki menjadi saksi apabila datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaki yang menunggang motor, kaki yang berjalan kaki, kaki yang menaik basikal, kaki yang melangkah, kaki yang duduk sela belunjur lengah pun tak apalah, nak lagu mana. Duduk kaki ni jadi saksi. Ya Allah, kaki aku ni, kaki dia ni jalan pergi rumahmu. Ya Allah, kaki dia duduk dalam sembahyang jemaah. Ya Allah, kaki dia sembahyang sunat tahiyatul masjid kalau pergi masjid. Ya Allah, kaki dia duduk sela, duduk dalam majlis ilmu. Ya Allah, kaki dia ni gak sengar lutut sokmo tapi mari juga duduk belunjur pun yahlah. Jadi saksi pada hari kiamat. Sebab tu orang hok mari ke rumah Allah ni adalah orang yang beriman sungguh-sungguh pada hari akhirat. Sebab dia tahu kaki dia ni esok akan jadi saksi kepada kebaikan dia. Antaranya mari ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terengganu kita ni pernah masuk dalam sinar harian ke masuk dalam dia. Adalah negeri antara negeri ke negeri nombor 1 dah ingat dah. Antara negeri yang paling banyak masjid. Paling banyak masjid. Tapi kurang imarahnya. Pernah masuk Nabi Taharian ke sinar harian 2-3 tahun lepas dah ingat dah. Pernah. Terkenal dengan masjid yang banyak dan masjid yang cantik-cantik. Masjid negeri kita ni. Tapi kurang imarahnya juga masjid negeri kita ni lah. Paling terkenal masjid negeri kita ni masjid terapung masjid apa tu? Masjid Kristen. Belum masjid Kristen, masjid terapung. Mula-mula ingat buat atas laut sungguh, rupanya dalam air gitu jadi. Lepas tu masjid Kristen lah ni. Orang pergi masjid Kristen bukan ingat ke Tuhan. Nak pergi ambil gambar. Nak berfashion. Tak ingat ke Allah Ta'ala. Akhir zaman pergi rumah Allah, tak ingat kepada Allah. Macam kita. Akhir zaman mari majlis ilmu tapi tubik luar
rupa tula, orang tak mari majlis ilmu juga. Mari sejik, tubik luar perangai, orang tak mari sejik juga. Ni akhir zaman. Dan awak kena mari juga nak betul sama diri kita ni. Nak betul sama diri kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah ni salah seorang daripada ahli sufah yang duduk di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di belakang rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari Abu Hurairah ni semata-mata nak belajar ilmu, ambil hadis ilmu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah perawi hadis, antara perawi hadis yang paling banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, namanya Abdul Rahman bin Sakhar nama dia. Abu Hurairah ni digelar Abu Hurairah bapak kucing. Kisah masyhur itulah, dia berakhir sangat kucing. Patang jumpa kucing di Madinah tu, ubuh dan jubah, ubuh dan lengan jubah. Jumpa Nabi, tengok Nabi tengok gerak lengan jubah. Cokor tu bipali seekor kucing. Dah mu suka kucing Abu Hurairah. Suka. Jadi aku mula tak tu baik ke Abu Hurairah, panggil apa tak tahu. Mu suka kucing. Ya Rasulullah, aku suka kucing. Aku panggil mu Abu Hurairah, bapak kucing. Hurairah tu kucing kecil maksud dia. Si bapak kucing. Kita panggil gitu. Marah kita. Nak buat mana? Camba lu belajar Jordan. Ada seorang Arab tu dia pakai piyah. Dia pakai piyah besar. Orang panggil Torbus. Orang panggil Abu Torbus. Orang panggil dia. Bapak Torbus. Arab suka gitu. Abu Sayyarah lah, bapak kereta lah. Macam-macam. Bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau petang. Kita masuk jugalah surah, sebab surah kita ni tempat rumah Allah juga. Tempat dilaungkan azan juga. Tempat dilakukan sembahyang jemaah. Sesiapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau petang. Pagi bila? Waktu subuh. Mari surah ni atau masjid pagi ada waktu lain. Awal pagi, iaitu waktu subuh. Beruntunglah orang yang datang ke rumah Allah pada waktu pagi. Beruntung orang yang bangun pada waktu pagi, dia keluar daripada rumah dia pergi ke rumah Allah Ta'ala dulu. Beruntung orang yang keluar hidupnya pagi-pagi, tempat pertama dia pergi adalah rumah Rabbul Alamin. Waktu beruntung. Bangun pagi-pagi, Allah yang menghidupkan dia. Ada orang pagi-pagi, stesen utama dia kedai makan. Makan di sana, silmo. Mayan rumah, nak ke mana? Ada orang, stesen pertama dia pagi-pagi kenapa? Bukan kedai makan, tempat kerja dia dulu, depan komputer, atas meja. Tapi orang yang betul-betul kuat iman dia, dia akan pasti. Dia bangun pagi-pagi, tempat pertama dia pergi adalah rumah Rabbul Alamin. Rumah kepada Tuhan sekalian alam. Sebab apa? Tuhan itulah yang menghidupkan dia. Tuhan itulah nak beri rezeki ke dia pada hari itu. Tuhan dialah yang memberkati hidup dia di dunia dan di akhirat. Tuhan itulah hak duk dia mengharapkan sangat, hak dia sembah. Jadi dia pasti baru bangun pagi-pagi, tempat pertama dia pergi mesti rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Belum azan tu bangun dah. Dak azan lagi tu mari dah. Ngek lah gelap. Mari rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni dak gelap mana lapu noh. Zaman Rasulullah tu gelap mari. Gelap. Malam, Isa gelap gugup zaman dulu. Kita ni ada lapu. Ada lapu pun susah nak cari. Mari juga. Sesiapa yang pergi ke masjid pada waktu pagi atau petang. Petang ni bila pula? Petang ni asar. Pahak juga nak mari tu. Asar tu. Hari kerja ke tak hari kerja sama je. Kalau hari kerja tu ada juga alasan tak mari tu sebab balik kerja tak dang tu dah jalan. Jumaat satu lebih kurang je tidur. Tengok Nustang je satu. Pukul 5 baru habis. Pada waktu pagi atau petang. Petang ni bawa ke garak, bawa ke waktu Isya.
Kenapa ni Allah Ta'ala khabar? Orang yang begini ni, mari pergi ke masjid di waktu pagi atau petang ni, datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah menyediakan untuknya suatu hidangan yang biasa diberikan kepada tetamu syurga bagi setiap kali ia pergi ke masjid, sama ada pagi atau petang. Gitu. Allah Ta'ala beri dia satu rezeki yang istimewa dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak mana ya Allah Ta'ala sedia? Sekali pergi, sekali boleh. Sekali pergi, sekali boleh. Kalau 5 kali dia pergi, maknanya 5 kali hidangan. Kenapa hidangan tu? Allah Alam lah. Makanan ke, pakaian ke, bidadari ke, ikut lah keseronokan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kalau sehari, seminggu 35, sebulan 150, setahun 150, darab 12 berapa? Banyak dah hidangan. Tu baru setahun. Jangan buat setahun saja, buat semua lah. Setahun cukup dah, beribu dah hidangan. Jangan gitu. Buat semua lah. Pengajaran hadis, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat memuliakan hamba yang rajin pergi ke masjid untuk beribadat, sama ada pada waktu pagi, petang, dengan nikmat-nikmat yang besar dan teristimewa daripada hamba-hambanya yang lain. Nak jadi orang yang dikasihi oleh Allah, marilah rumah Allah. Mari semua tempat dibesar, dilaung-laungkan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita berusaha nak mendekatkan diri kepada Allah, tapi kita tidak mendekati rumahnya, itu cara tak betul. Cara tak betul. Cara pertama kita nak mendekatkan diri kepada Allah, mesti kita mendekatkan diri kita dengan apa yang dinisbahkan kepada Allah. Pertama disebah kepada Allah, Baitullah, iaitu rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mulut kita kena buat benda yang dinisbah kepada Allah. Zikrullah, berzikir semua kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu. Kalau nak baca, kena banyak baca benda yang nisbah dengan Allah. Kitabullah, iaitu Al-Quran. Itu Al-Quran. Antara cara nak dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alah mari ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kita ni, waktu orang duduk sini ni, dimuliakan oleh Allah. Dah tak rasa benda pun. Memang tak rasa lagi. Dalam syurga, bangun hari akhirat lagi, dah kalau kaki cakap, tak rasa sedap. Kita mulut, tengok, bagus, cakap lagi. Kita pula suruh cakap. Kau mari semua, ya Allah, ya subuh, Allah, Isa, mari. Kalau ada keluar subuh, duduk je, Allah dah cerita. Kita seorang, tak rasa. Tak rasa dengar. Telinga pula cakap, dengar ni. Telinga ni, telinga ni. Telinga cakap. Dengar semua firman-Mu, wahai Allah. Dengar semua tazkirah ni. Kaki cakap lagi. Habis kubur cakap pula kepada kita. Dah rasa mana? Dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akhirat lagi. Masuk syurga pula, Allah bagi hidangan yang lazat-lazat, hidangan yang hebat-hebat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selama mana? Setiap kali ia pergi ke masjid, sama ada pagi dan petang. Ikutlah berapa kali. Kalau 5 kali, 5 kali sehari. Kalau sekali rugi ya. Mari semua lah ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita tak ada kat rumah kita ni, kita jalan bandar ke mana ke, mari dengar orang azan tu, cuba berhenti. Ada orang bila duduk kawasan dia je, dia rajin mari surat ke masjid. Duduk luar tak jadi. Bila duduk rumah dia, duduk kawasan rumah ni, perumahan kampung dia, dengar orang bang, semangat nak pergi sejid ataupun surat kampung dia. Dia pergi bandar, dengar Masjid Putih bang, tangan barah tak berhenti. Padahal ada Pak Waking tak berhenti, payah kita. Jangan kita beribadat kepada Allah waktu-waktu senang je, waktu payah pun kita kena ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak mulia guana, tengah-tengah susah. Kadang-kadang orang tu, setengah-setengah orang tu kan, kalau kita kau nak pergi bayar, nak pergi bank, nak ambil BTS, kita cari parking nak cocok ni, nak boleh PT. Kalau tak ada PT tak hidup kita. Nak beli ayam lah, ikan lah, apa benda, minyak kereta, nak buat kehidupan. Tapi kita kalau parking payah, kita tak bertidak sejik.
Kadang-kadang kita ingat kebitis lebih besar lagi. Kita cari parking tu nak pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala tu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersusah-susah dia nak memakinkan keretanya itu kan semata-mata nak naik rumah Allah, nak semayang jemaah, nak semayang ramai-ramai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lambat pun tak apalah, pandai-pandailah Allah ganti pahala dia. Kita kena usaha macam gitu. Orang yang beramal soleh lagi bertakwa akan mendapat ganjaran pahala dan nikmat yang berganda-ganda di akhirat kelak. Apatah lagi kalau orang itu dia jaga diri dia istiqamah mari semua rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebut dulu benda yang paling payah akhir zaman ini adalah istiqamah. Ada dua payah. Yang pertama nak beramal payah. Bila beramal nak buat seumur pula, konsisten. Waktu payah pula. Kadang-kadang tahan seminggu, 2 minggu, lepas tu jeng betul. Dengar kena marah pula dalam ceramah, mari pula. Payah nak konsisten sampai mati tu. Tapi kalau betul-betul dia konsisten, istiqamah, dia mari semua rumah Allah konsisten istiqamah, dia sudah ada tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda orang yang betul-betul yakin kepada hari akhirat. Bukan orang lain tak yakin, betul-betul dia nampak ganjaran pahala yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Galakkan berulang-alik ke masjid untuk menunaikan ibadat atau kerja-kerja kebaikan lainnya. Hadis ni dia menggalakkan kita untuk mari semua ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali pergi Allah sediakan hidangan yang istimewa dalam syurga. Setiap kali pergi Allah sediakan hidangan yang istimewa dalam syurga. Dah berapa Allah sedia hidangan? Dah dia tuan rumah kan. Dia tuan rumah kan. Ni rumahnya dia tuan ni. Nak lebih kurang pula. Kalau kita pergi masjid, ni surahlah kita ni. Kalau kita pergi masjid, berapa kita disuruh sembahyang sunat tahiyatul masjid? Sebagai kita hormat kepada tuan masjid itu. Bukan pengungsi, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita pergi masjid, kita disuruh sunat muakkadah, kita menunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, tahiyat tu hormat. Kita menghormati tuan masjid itu iaitu Allah, dan kita menghormati tempat tu, bumi tu, iaitu tempat orang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalau kita masuk masjid buat tak tahu duduk lalu. Kalau lupa tak apa, lupa berkeringat, bangun tak apa. Kalau duduk lama sangat, kita masuk masjid, kita hormat tuan rumah, iaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan menunaikan solat tahiyatul masjid. Masuk masjid bukan beri salam. Kau beri salam kepada orang dalam tak apa, tapi nak hormat tuan rumah bukan beri salam kalau salat. Assalamualaikum ya Allah, masuk masjid. Turun pergi rumah kita, masuk rumah kita pergi rumah saya. Nak hormat Allah, tuan masjid itu semayang. Dalam mazhab Syafi'i, sunat muakkadah, semayang sunat tahiyatul masjid. Allahu akbar, semayang. Rakaat pertama baca kuliah, rakaat kedua baca huwallah. Lepas tu beri salam. Kalau dok dang sangat ada kerja ke, nak ambil benda tinggal je ke menapa dalam masjid itu, masuk dalam masjid itu, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Sebagai ganti kita dok dang nak derah sangat kata kan. Bila kita masuk salat, masuk masjid, ni disebut kita i'anat talibin. Kalau dok dang sangat, biasalah dok dang. Dia masuk ke masjid ni setiap kali masuk sunat mayang. Setiap kali masuk sunat mayang. Lalu sunat mayang. Ada juga kadang-kadang orang bukan tinggal barang, tinggal beg, tinggal kunci kereta, tinggal minyak atar je, ambil kereta kau. Gitu. Nak masuk mula dah. Tak nak main, nak derah ni, bini panahlah kereta tu. Nak derah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 4 kali. Sebagai ganti, kata ulama-ulama, ijtihad, bukan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nak menghormati juga rumah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man tatahhara fi baitihi thumma madha ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdahuma tahuttu khati'ah
wal ukhra tarfa'u darajah, rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersuci di rumahnya kemudian ia pergi ke salah satu daripada beberapa rumah Allah, yakni masjid, masuklah surga, untuk menunaikan salah satu sembahyang wajib, yakni sembahyang fardu daripada beberapa sembahyang diwajibkan oleh Allah, maka setiap langkah perjalanannya ia dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan setiap langkah yang lain menaikkan satu darjat. Ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi mencerita kelebihan orang berjalan. Dak siapa lagi ni? Baru pergi. Dak apa lagi? Masuk sejid surah satu hari pula. Ni baru pergi, baru baik rumah ni. Dak dah siapa mati dalam kau kereta, boleh kau. Apa pahala Allah Nabi khabar ni? Nabi kata barang siapa yang bersuci di rumahnya, masuk bersuci di sini maksudnya adalah orang yang ambil air semayang di rumah dia. Sebelum mari masjid, bukan ataupun surau, bukan ambil sini. Dia ambil rumah dia. Barang siapa yang bersuci, yakni mengambil wuduk, bersuci daripada hadas, maksud dia hadas kecil. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, yakni sebelum datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ni kita nak mari surau kita ni. Bukan kita keluar rumah tu dalam keadaan hadas kecil. Cakap uduh kau hadas ni amrun iktibari, tak napa. Tapi hadas ni tak ada air semayang. Ibarat pergi jumpa raja kau tak pakai nyok angin suka. Ni ibarat gitu, tak comel lah. Ni mari rumah Allah Taala ni ambil semayang dulu, ambil rumah dulu. Belum siapa. Kita ada rumah belakang, ambil ada rumah. Tempat rumah kita tu, pahit luar rumah pun tak ada masalah. Pahit luar rumah pun, asalkan sebelum mari perjalanan tu mari dalam keadaan berwuduk. Ni adab-adab Nabi ajar cara nak mari ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Thumma madha ila baiti min buyutillah. Kemudian ia pergi ke salah satu daripada beberapa rumah Allah. Dia pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk dia menunaikan salah satu daripada kefarduan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi tu ke rumah Allah, niat dia mana nak pergi ke rumah Allah, niat dia nak sembahyang, tak campur aduk dah dengan lain. Ni orang ni. Orang ikhlas sungguh ni. Bukan dia mari tukih nak makan, bukan. Ataupun dia mari campur dengan nak jumpa orang. Dia aja mari sejak. Kawan saya pun, kawan dia pergi sejak. Mau mari tu, aku dah jumpa kedai tu. Jumpa sejak bertunang tu. Je bunyi. Dah apalah. Dia mari tu kalau dok kerana kawan, dia dok pergi setarang baru sejak tu. Lah ni orang pergi sejak ni macam Pokemon lah ni. Pergi sejak. Sedap dengan antara fadilat Pokemon menggalakkan orang pergi sejak. Aduh, tak cakap. Rendah sangat rumah Allah Taala sampai perlu Pokemon. Nak suruh lagi. Tak cukup lagi hadis Nabi ni. Nak suruh pergi sejak. Tak perlu Pokemon. Duk marah lah FB. Lepas tu duk belanggar ramai jatuh sungai. Senyap lah ni. Duk mana baru ni? Di mana? Cina doang. Bahan langgar kereta. Duk hati. Kisah Pokemon. Habis hidup lagi. Ni orang salah kata, mari kerana niat nak semayang. Tapi kalau tidak ustaz dah tak ada kita nak jumpa kawan. Tak ada pahala no. Pandai-pandai lah Allah ni lah. Dia pergi tu rumah Allah tempat molek. Pandai-pandai lah Allah beri kepada dia pahala. Tapi hak Nabi nak khabar ni, orang gini memang betul-betul nampak semayang. Dia nampak tu. Orang nak jumpa, tak boleh jumpa, jamu, tak ada jamu, kuliah, tak ada kuliah, dia nak pergi semayang itu. Itu jual aku. Sekali lagi Nabi kata, kanal khutwatu ihdahuma tahuttu khati'ah. Dah jalan kaki langkah dua-dua tak? Sedua. Maka setiap langkahnya salah satunya akan menghapuskan dosa-dosanya, iaitu dosa-dosa kecil. Dosa besar kena taubat nasuha. Dan satu lagi mengangkatkan darjatnya. Kalau kita mari ke rumah Allah ni macam masuk macam basuh lah. Dak rajin kotor kita. Mari cuci semua.
Cuci semua. InsyaAllah kita dosa besar kita tak buat dah. InsyaAllah bunuh-bunuh orang benda tak buat. Tak, dosa-dosa besar syirik tak buat dah. Tinggal mayang tak dah. Ngupak tak dah. Fitnah orang tak dah. Kita jaga diri kita daripada dosa besar. Cuma kita ni tak boleh jaga daripada dosa-dosa kecil. Nak buat kerana kita ni manusia bukan malaikat. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu buat salah semua. Allah Ta'ala kata. Memang gitu. Allah Ta'ala buat. Dan khairul khata'i at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang buat salah itu orang yang bertaubat. Dalam erti kata taubat ni, pertama kalau dosa besar taubat nasuha. Dalam erti kata yang dua, taubat ni dia menambah amalan-amalan baik dia yang mengkifaratkan dosa-dosa kecil dia. Antaranya mai rumah Allah Ta'ala. Kalau begitu dia ambil semayang rumah, kemudian dia pergi tu mai nampak semayang, nampak Allah Ta'ala, bukan niat lain, maka barulah hasil dia. Barulah setiap langkah dia itu akan menghapuskan dosa kecil. Bila hapus dosa kecil, cuci lah. Dah cuci saja. Wa ukhra wal ukhra tarfa'u darajah. Dan satu langkah kaki lagi akan mengangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab Dalil Falihin ada juga ulama kata tarfa'u darajah ni maksud dia naik darjat dalam syurga. Kalau pakar ni naik darjat dalam syurga, Allah. Tu yang masa dalam apa? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum tu. Dalam surah Yasin tu kan. Ada Bani Najjar tak silap apa. Dia ni jauh, dia duduk ujung Madinah. Nak mari masjid Nabi ni jauh lah. Jauh sikit duduk ujung Madinah. Jadi nak mari masjid Nabi ni jauh. Jadi puak-puak Bani Najjar ni pun bincang lah kita pindah lah. Betul lah ada kawasan tanah kosong kat masjid Nabi. Dia kata kita pakak pindah lah, dia kata. Berapa? Dekat sikit ni, jauh ni. Jauh. Nak mari rumah masjid Nabi ni jauh, dia kata. Kalau kita duduk dekat sikit, senang lah, dia kata. Lepas tu sampailah bunyi berita tu riuh. Isu tu pun sampailah ke telinga Nabi SAW. Nabi pun duduk-duduk jumpa dengan keluarga kabilah Najjar. Dia kata, aku dengar cerita mu nak pindah dekat ke masjid ni. Nabi kata, iyalah ya Rasulullah, biar senang. Nabi kata, makanakum. Nabi kata, duduk situ lah sampai nak pindah. Nabi kata, pulau. Nabi kata, kita nak derah apa? Dapat apa? Ni mahal ni. Mahal ni. Kita dekat pun tak mari. Jauh lah. Sabar lu jauh duduk dekat. Tapi Nabi kata makanakum. Nabi kata isim maf'ul makanakum, iltazim lazim makanakum, takdir dia. Tapi Nabi sebut makanakum, pakmu lah. Asal gimana-mana. Apa kini dak rugi. Lengah jauh kena keluar awal, dak rugi. Sebab apa? Ni sahabat-sahabat memang ambil mayang rumah. Nak keluar jauh tu, sahabat-sahabat mari tu memang nak mayang. Selain nak jumpa Nabi SAW, langkah-langkah banyak, dosa banyak diampun oleh Allah. Allah dah. Kaki saja tu dah sampai lagi sejak surga. Setiap hari mengangkat derajat di sisi Allah. Ada kata angkat derajat tu, angkat derajat di syurga. Allah kalau pakar ni kau tinggi nyanyak lah syurga kita. Itu kalau ikhlas sungguh lah. Ada selagi kata mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada orang biasa jadi orang rapat dengan Allah. Tahu? Daripada orang biasa jadi orang yang dikasihi oleh Allah. Daripada orang yang istiqamah jadi orang tak istiqamah jadi istiqamah semua mai rumah Allah Subhanahu wa taala. Daripada tak jadi somebody pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nak sangat kita ni jadi orang yang ada kelebihan di sisi Allah. Antaranya ni je tak payah apa-apa. Mari saja ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pergi ke masjid dengan niat ikhlas untuk beribadat seperti sembahyang fardu ataupun sunat akan dihitung setiap langkahnya dan diberi pahala.
Di samping itu juga dapat menghapuskan dosa-dosa kecilnya. Kalau kita jaga diri daripada dosa, mari sokmo rumah Allah, betul lah matilah malam tu. Comel. Mari rumah Allah ni masa-masa basuh mau berang. Cuci, syaitan takut. Syaitan tak nak dekat. Suci kakak ni kata. Tak duduk nanti dia bersih. Bahawa Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk memberi keampunan ke atas dosa-dosa hamba-Nya serta memberi balasan syurga mengikut darjat amalan hamba-Nya di dunia dahulu. Gitu. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana rajulun minal ansar la a'lamu ahadan ab'ada minal masjid minhu wa kanat la tukhti'uhu salah fakhila lahu law ishtaraita himaran litarkabahu fi adh-dhalma wa fi ar-ramda qala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid inni uridu an yuktaba li masyaya ila al-masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'allahu laka dzalika kullahu. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu katanya, ada seorang sahabat daripada golongan Ansar yang aku tidak mengetahui seorang pun yang rumahnya lebih jauh jaraknya daripada rumah orang-orang itu sekira ia hendak ke masjid. Ubay bin Ka'ab kata, ada seorang lelaki pada zaman Rasulullah ni, ada aku tahulah rumah dia jauh kali. Ada seorang lelaki, rumah dia jauh kali, nak banding rumah-rumah orang lain, rumah dia jauh kali, nak banding dengan masjid Nabi, jauh lah. Jauh tara mana tak tahu, tapi jauh kata, ab'ad, jauh sangat. Tetapi ia tidak pernah terlambat untuk bersembahyang fardu secara berjemaah. Tengok orang sahabat Nabi mana. Kita dekat ke jauh pun tula je kita ni. Dia kata jauh, Ubay bin Ka'ab kata, tapi dia ni tak pernah lambat, maknanya tak pernah masbuk, muafiq sokmo dia ni. Tapi duduk jauh. Pernah orang berkata kepadanya, alangkah baiknya jikalau engkau membeli seekor keldai yang dapat engkau tunggang di waktu malam yang gelap dan juga di siang hari yang tersangat panas. Lalu ia pun menjawab, aku tidak seronok jika rumahku itu berada dekat dengan masjid. Sesungguhnya aku ingin jika perjalanan ke masjid itu untuk bersembahyang dan juga perjalanan balik menemui ahli keluargaku dicatat oleh malaikat dengan pahala. Aku nak jalan kaki juga, dia kata. Dan aku tak boleh pindah duduk rumah dekat-dekat. Sebab apa? Sebab aku nak langkah yang begitu banyak. Sebab apa? Kau tadi lah. Dah start naik motor naik kata, tak apalah ulama hurah, dah sama je pahala. Tapi ni sahabat, dia mikir tu ke akhirat lah. Walaupun kita naik kereta, langkah hang kaki 100 langkah dikira juga. Walaupun kita naik kereta pun tumpang orang, tak apa. Tapi kalau test sekali jalan kaki 200 langkah, tak apalah 200 langkah tu. Mari dengan kereta, dengan motor, dengan basikal, tak apa. Langkah hang pahala tu tak ada. Tapi sahabat Nabi ni, orang nasihat dia tu suruh duduk dekat dengan masjid. Amboh, dia kata, biar banyak pahala aku ulang alik pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan, iaitu memberi ganjaran pahala kepada semua perjalanan engkau pergi dan balik. Bila Nabi tahu memang mu nak pahala pergi dan balik, memang Allah bagi kamu pahala pergi dan balik ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk dia saja tapi untuk umat Nabi sampai akhir zaman. Mana yang pergi, mana yang balik, berulang-alik pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditulis pahala-pahalanya oleh Allah, oleh malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni, kita duduk tempat kita kat mana-mana pun, datanglah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran yang begitu hebat. Di part lain belum tentu lagi dosa diampun oleh Allah. Nak dosa diampun, diangkat darjat, nak hidangan yang istimewa dalam syurga, nak jadi orang yang rapat dengan Allah, nak menjadi darjat syurga kita bertambah, mudah je. Tak ada tiket, tak ada orang cara langsung kita sendiri je. Nak ke tambah? Kalau tak nak, sudah, tak ada masalah. Rugi gitu je lah. Tapi kalau nak, atasmu. Mikir sendirilah. Akan ada belaka dah.
Kalau nak pahala yang banyak, dosa diampun, darjat di sisi Allah, hidangan yang istimewa dalam syurga, darjat syurga yang berlipat ganda, ada lain dah, ambil sembahyang, ikhlas niat, mari rumah Allah Subhanahu wa taala. Gitu cara dia, antaranya. Dan ni mudah bagi kita. Cuma kita nak ke tambah saja. Kalau kita mari, itu maknanya kita benar-benar beriman kepada hari akhirat. Sebab apa? Pahala-pahala tu semua akan nampak pada hari akhirat esok. Kaki kita ni akan jadi saksi, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.